Cucu-cucu baginda sallallahu alaihi wasallam semua ada 6 orang. Cucu-cucu semua ada 6 orang. Dan kebanyakan cucu tu semua daripada perkahwinan antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Yang lain semua tak apa, meninggal ya. Ada yang meninggal kan, ada yang tak dapat zuriat ya. Dan yang kesemuanya adalah anak-anak perempuan Rasulullah SAW. Okey, beliau mendapat ini tentang Hazrat Fatimah radhiyallahu anha. Daripada Fatimah radhiyallahu anha, keturunan Rasulullah SAW bermula dan sampai hari ini. Beliau mendapat 6 orang anak. Fatimah radhiyallahu anha bersama dengan Ali radhiyallahu anhu, 3 putera dan 3 puteri. 3 putera dan 3 puteri. Putera yang pertama ialah Hazrat Hasan radhiyallahu anhu yang dilahirkan pada tahun kedua perkahwinan mereka. Kemudian Hazrat Husain radhiyallahu anhu yang dilahirkan pada tahun ketiga perkahwinan mereka. Iaitu selepas 3 tahun perkahwinan dan iaitu pada tahun keempat Hijrah. Muhassan yang ketiga, cucu lelaki Rasulullah SAW, meninggal dunia semasa masih kecil. Antara puteri-puteri pula, anak kepada Hazrat Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali radhiyallahu anhu, ada 3 puteri. 3 lelaki, 3 perempuan. Yang lelaki 2 hidup. Yang macam kita tahu lah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Okey. Puteri-puteri pula, salah seorang daripada mereka ialah Hazrat Ruqayyah radhiyallahu anha. Jadi sini kita kena jangan kita confuse. Anak Rasulullah SAW pun kan ada yang nama Ruqayyah. Ruqayyah, anak yang pertama. Ruqayyah, anak yang kedua, Ruqayyah. Tapi Fatimah radhiyallahu yang terakhir sekali anak Rasulullah SAW adalah Fatimah radhiyallahu anha. Dan Fatimah radhiyallahu anha ada anak lahir anak perempuan. Fatimah radhiyallahu anha namakan anak beliau dengan nama makna kakak lah. Kakak Fatimah radhiyallahu anha yang bernama Ruqayyah, anak kedua. Ya, anak dia dinamakan Ruqayyah. Guna balik nama kakak. Jadi makna dia Ruqayyah ni guna nama mak saudara ni lah, mak saudara beliau lah. Cucu Rasulullah yang perempuan nama Ruqayyah. Jangan kita ni Ruqayyah makna dia Ruqayyah binti Ali lah. Binti Ali. Yang Ruqayyah anak Rasulullah SAW binti Rasulullah SAW lah. Itu anak pertama perempuan lah, anak pertama perempuan Ruqayyah radhiyallahu anha yang meninggal dunia semasa kecil. Masa kecil hingga setengah ahli sejarah tidak pun menulis tentang dah mati lah, dah meninggal. Puteri yang kedua, cucu Rasulullah SAW perempuan yang kedua adalah Ummu Kalthum. Ummu Kalthum radhiyallahu sama juga macam tadi. Fatimah radhiyallahu anha guna nama kakak pada anaknya, iaitu kakak anak Nabi SAW, Ummu Kalthum, anak yang ketiga, anak ketiga Rasulullah SAW. Makna dia Ummu Kalthum bin Ali radhiyallahu anha berkahwin dengan Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, sahabat Rasulullah SAW. Semasa bersamanya beliau mendapat seorang putera lelaki bernama Zaid bin Umar, dan seorang puteri bernama Ruqayyah bin Umar. Sini pun kita kena sini tengok maknanya kan. Di sini yang bestnya kan. Nabi SAW ada anak nama Ruqayyah radhiyallahu anha, Ruqayyah radhiyallahu anha bin Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW pun ada juga cucu yang sama juga bernama Ruqayyah bin Ali, bin Ali. Dan cicit pun Nabi SAW ada cicit yang dinamakan Ruqayyah binti Umar. Nampak? Jadi
orang Arab dulu selalu guna balik apa nama-nama apa mak saudara dia orang balik atau nama adik-beradik dia orang balik. Macam pakcik pun ikut macam orang Arab sikit. Pakcik Cik Murad bin Ibrahim. Cik Murad Ibrahim. Tapi anak pakcik apa guna balik nama bapa pakcik iaitu Ibrahim. Jadi kalau anak pakcik kalau tulis kalau nak sambung ni lah apa salah silah ni dia kan anak pakcik tu Ibrahim tapi pakcik guna Ibrahim lah. Ejaan pun pakcik tukar sikit tak sama dengan bapa pakcik lah. Macam bapa pakcik bin Ibrahim kan yang anak pakcik bagi special sikit ikut bahasa Arab Ibrahim. IBRHO Ibrahim. Jadi anak pakcik nama Ibrahim bin Cik Murad bin Ibrahim balik. Jadi macam Arab. Arab. Jadi sama macam ni no. Memang interesting no. Interesting no. Dan selepas kematian Hazrat Umar radhiyallahu anhu, Hazrat Ummu Kalsum radhiyallahu anha telah dinikahkan dengan Hazrat Aus bin Ja'far radhiyallahu anhu. Semasa bersamanya beliau tidak mendapat seorang anak pun. Jadi pentingnya kalau apa kena tahu salah silah kita no. Salah silah kita no. Kena tahu. Contoh kena ambil tahu kalau dengar kita pun ada keturunan ini ceritalah katalah kita keturunan Nabi rupanya kita kena pastikan betul tak sebab apa bila mai keturunan Nabi kita diharamkan apa terima zakat no. Kita ada terima zakat contohnya kan kita pergi apa contohnya anak masuk universiti kan memang apa pusat zakat akan bagi tak kisah kaya miskin apa kan masuk ya itu yang inilah pada yang tak tahu. Walaupun kaya macam mana, walaupun billionaire kan, kita apa memenuhi syarat sebab anak kita masuk belajar, kita boleh dapat tanpa perlu kita bagi tahu kita orang kaya ke apa kan. Memang ni apa bila apa untuk belajar memang termasuk dalam asnaf lah, asnaf. Pusat zakat kan bagi. Jadi kalau kita tahu keturunan kita tak boleh terima zakat. Memang diharamkan zakat. Wallahu alam lah yang pak cik belajar lah. Wallahu alam. Jadi kita kena tahu salah silah kita. Kalau kita macam biasa okeylah. Kena tak tahu tengok kena. Kena ambil berat. Semasa bersamanya beliau telah mendapat seorang anak. Yang ni lepas Hazrat Umar meninggal dunia, Hazrat Ummu Kalsum bin Ali radhiyallahu anha telah dinikahkan dengan Hazrat Aus bin Ja'far radhiyallahu anhu. Semasa bersamanya beliau tidak mendapat seorang anak pun. Selepas Hazrat Aus radhiyallahu anhu meninggal dunia, beliau telah berkahwin dengan Hazrat Muhammad bin Ja'far radhiyallahu anhu. Semasa bersamanya beliau telah melahirkan seorang puteri yang kemudiannya telah meninggal dunia. Banyak meninggal dunia. Jadi putus keturunan Nabi SAW ketika masih kecil lagi. Setelah Hazrat Muhammad suami yang ketiga Ummu Kalsum radhiyallahu anhu meninggal dunia, Hazrat Ummu Kalsum radhiyallahu anha telah dinikahkan dengan adik Hazrat Aus bin Ja'far radhiyallahu anhu. Yang kedua, lepas abang, adik, lepas tu adik balik. Yang ni di mana tu? Apa pak cik tak tahu daripada negara mana tu? Dia orang akan jaga ni. Belah-belah asal ni. Kalau katalah seorang isteri meninggal dunia, dia akan kahwin dengan adik atau abang ni. Sebab apa? Nak jaga kebajikan ni supaya adik atau abang suami supaya apa dia tak apa kata kebajikan tak abai kan, tak abai. Bayangkanlah kan anak saudara mereka kan. Jadi dia apa yang isteri akan kahwin dengan adik atau abang. Tapi kebudayaan kita tak ada lah. Sebab apa? Semata-mata untuk nak jaga supaya kan bila dah kahwin siapa nak jaga anak menakan dia orang semua kan, nak jaga isteri kepada ni kan adik atau abang selalu macam ni lah. Nak jaga kebajikan yang apa isteri tu apa wanita tu dikahwinkan dengan abang atau adiknya. Iaitu Abdullah bin Ja'far. Semua apa anak kepada
Ja'far alaihissalam radhiyallahu anhu. Semasa bersama Abdullah radhiyallahu anhu pun beliau tidak mendapat tak ada. Dalam tempoh masa pernikahannya dengan Hazrat Abdullah radhiyallahu anhu, Hazrat Kasum radhiyallahu anhu telah meninggal dunia, dan pada hari yang sama anaknya iaitu Zaid radhiyallahu anhu juga meninggal dunia. Jenazah kedua-dua mereka telah dibawa serentak tempat perkebunan. Tiada silsilah keturunan daripada beliau. Hazrat Abdullah, Aus dan Muhammad adalah tiga beradik dan mereka ialah anak saudara Ali radhiyallahu anhu, Ja'far. Ja'far radhiyallahu anhu juga dia adalah salah seorang yang pergi ke Habsah dengan Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW suruh pergi untuk dapat bantuan daripada raja Najasi, raja masa itu raja Nasrani. Cerita dia seronok. Orang Mekah musyrikin hambat dia nak tangkap dia buat balik. Tapi di depan raja dia orang ceritalah. Cerita pada raja Najasi sebab Najasi masa tu menganut agama Nasrani ataupun Kristian dululah, Kristian dulu. Tapi cerita bila Ja'far ni orang yang ketua Ja'far radhiyallahu anhu yang mencerita yang convince kan raja bahawa diorang ni datang bukan nak yang orang musyrikin daripada Mekah kata diorang ni orang jahat lah nak jatuhkan supaya Raja Najasi benarkan dia orang untuk tangkap buat balik. Tapi Ja'far radhiyallahu anhu cerita tentang Al-Quran kan, cerita tentang kisah-kisah macam mana dalam Al-Quran diceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, sehingga Raja Najasi rasa macam ada persamaan agama Islam dengan ni kan, agama Islam dengan ni. Dan Raja Najasi suka dan memberi perlindungan. Kalau kita perlindungan suhaka kan tak boleh nak ni tangkap, dia tak bagi tangkap. Ini bagus diberi layanan yang elok sebab tengok persamaan, ada persamaan. Macam cerita sama betul Nabi Isa dengan alaihissalam dengan ni. Dan ketua rombongan tu adalah Ja'far, bapa kepada Abdullah, Aus dan Muhammad radhiyallahu anhu. Iaitu tiga adik-beradik dalam ni kan, yang berkahwin dengan Ummu Kalsum. Tak ada silsilah daripada ni lah, daripada Ummu Kalsum binti Ali. Mereka lah anak saudara Ali Ali saudara. Ja'far bin Tayyar radhiyallahu anhu yang pergi ke Habsah. Putri Hazrat Fatimah radhiyallahu anha yang ketiga Okey, yang ketiga juga guna nama ni juga. nama kak dia, kak sulung iaitu Zainab radhiyallahu anha. Kan Fatimah radhiyallahu memang sayang. Itu menunjukkan betapa sayangnya Fatimah radhiyallahu kan. Sebagai penghormatan guna balik nama anak guna nama kakak itu Zainab. Jadi tu jangan confuse maknanya dia Zainab pun nama anak Rasulullah SAW pun ada yang bernama Zainab binti Rasulullah SAW kan. Dan cucu pun ada nama Zainab binti Ali radhiyallahu anha. Nampak? Okey, cerita tentang putri yang ketiga putri Hazrat Fatimah radhiyallahu anha yang ketiga ialah Hazrat Zainab radhiyallahu anha yang telah dinikahkan dengan Hazrat Abdullah bin Ja'far. Yang tadi tu, yang tadi Ja'far. Mereka mendapat dua orang putera iaitu Abdullah dan Aus. Guna balik. Aus ni kan abang pada Abdullah bin Ja'far, Aus bin Ja'far. Jadi guna balik nama tu. Tambah mereka mendapat dua orang putera iaitu Abdullah. Guna balik nama dia.
Abdullah bin Abdullah. Ya, dia pimai-pimai kat itu, kalau orang Pinang kata, orang Pulau Pinang kata pimai-pimai tantu lah. Pimai-pimai tantu. Nama pusing-pusing tu ya. Dalam tempoh masa pernikahan dengan Hazrat Abdullah radhiyallahu anhu, Hazrat Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Lepas tu kahwin dengan ni lah. Yang kita kata kan, kahwin dengan Ummu Kalsum lah. Dia berpusing-pusing lah. Selepas kematian Hazrat Abdullah bin Ja'far, masa kematiannya, kematian Hazrat Zainab, Hazrat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu telah berkahwin dengan kakak, kakak Zainab radhiyallahu anhu. Itu yang kita cerita tadi kan. Cerita ni kan. kakak Zainab radhiyallahu anha iaitu Ummu Kalsum tadi. Ummu Kalsum bin Ali radhiyallahu anhu. Kesemua anak Hazrat Ali radhiyallahu anhu ini ialah hasil pernikahan beliau dengan Hazrat Fatimah radhiyallahu anha. Clear. Di samping itu, Hazrat Ali radhiyallahu anhu juga mempunyai beberapa orang anak yang lain, hasil daripada pernikahan dengan beberapa orang isteri selepas kematian Hazrat Fatimah. Kita pernah dengar ni masa Hazrat Fatimah kan, bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nak kahwin dengan seorang ni lah, anak Abu Jahal nak kahwin, merancang nak kahwin dengan Abu Jahal. Habis Fatimah radhiyallahu anha pergi mengadu pada Rasulullah SAW, sedih, dalam keadaan sedih. Tu Nabi SAW beritahu dekat ni Sayyidina Ali, kalau Fatimah adalah sebahagian padaku, kalau sedih Fatimah radhiyallahu anha, sedihlah aku, maka aku sedih. Dengar macam tu kan. Sahabat ni memang kalau dengar itu menantu kan. Dengar, weh, batal. Nampak? Sayang mengutamakan Rasulullah SAW. Tak mau langsung nak bagi Nabi SAW kecewa, sedih, marah, takut. Bukan diorang tak akan buat. Itu tanda kasih sayang para sahabat ataupun menantu Rasulullah SAW yang sangat kasihnya, tanda kasih sayang sangat tinggi, sehingga dengar macam tu batal. Walaupun terangin. Jadi Sayyidina Ali tapi bila kematian Fatimah radhiyallahu anha meninggal, barulah Sayyidina Ali teruskan hajat dia untuk kahwin dengan orang lain lah. Tapi yang tu dia bukan keturunan Nabi keturunan Nabi sebab dengan isteri lain kan, bukan daripada keturunan Nabi. Jadi yang lahir itu adalah keturunan Ali. Kita kena jangan kita anggap bila ada, kita tengok ada orang declare kata dia cucu Nabi, tengok salah silsilah tu. Pergi ke Nabi, kalau kata bin Ali, kita kena berhati-hati. Bin Ali hasil perkahwinan dengan anak Rasulullah SAW Fatimah ataupun dengan yang lain. Kalau dengan yang lain bukan silsilah Nabi SAW, bukan keturunan Nabi. Dia ada sos dan lain. Walaupun bin Ali ataupun binti Ali, kita kena berjaga-jaga. Jadi situ pentingnya kita kena tahu sebab sedikit tentang silsilah Rasulullah SAW. Kita nak tahu kan. Kalau jangan kita tahu aku keturunan bin Ali. Bin Ali belah mana? Belah Fatimah ataupun isteri-isteri yang lain. Kalau isteri-isteri lain bukan keturunan Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Ahli sejarah menulis bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mempunyai 30 orang anak. 30 orang anak yang terdiri daripada 16 orang putra dan 16 puteri. Sementara Hazrat Imam Hasan radhiyallahu anhu pula mempunyai 15 orang putra dan 8 orang puteri, dan Hazrat Imam Husin radhiyallahu anhu pula mempunyai 6 orang putra dan 3 orang puteri. Yang ni tak dikatakanlah siapa yang meninggal kan. Dia lahir dikatakan, tapi tak tahu tamat mana. Jadi kena berhati-hati bila orang declare kata ni daripada keturunan Nabi kan, silsilah pergi ke Ali tu tak mana, dengan mak dia siapa dia. Kalau mak ni
mak dia adalah Fatimah radhiyallahu anha, itu adalah keturunan Nabi. Kalau lain, isteri lain, dia bukan keturunan Nabi lah. Dia keturunan Ali lah. Kita boleh kata keturunan Ali lah. Keturunan Ali pun bagi pakcik, kalau apa, keturunan Ali pun dah bagus lah. Sebab keturunan para sahabat. Tak kisah, bukan pada apa, kalau kita ada keturunan macam keturunan apa Abu Bakar pun kita dah seronok. Bayangkan, so, kita keturunan daripada seorang yang ni lah, yang sangat bertakwa pada Allah, cucu apa, tok nenek kita daripada keturunan apa Abu Bakar pun keturunan, tak semestinya apa empat para sahabat yang tu, yang sahabat-sahabat lain pun Allah kita kena ni lah, kena banyak bersyukur lah, banyak syukur. Kalau kita daripada keturunan apa para sahabat ni, kita kena banyak syukur. Kita kena ni lah rasa bersyukur lah. Sebab dilahirkan daripada keturunan apa orang-orang yang apa diredai Allah SWT. Allah sonok lah. Allah. Apapun kita, walaupun tak macam tu, kita kena bersyukur lah. Kita dilahirkan daripada keturunan apa ibu bapa kita yang Islam. Yang tu penting. Yang tu apa pun kena syukur lah. Kena syukur. Bandingkan, pakcik kata kita bandingkan dengan orang yang dilahirkan daripada keluarga yang bukan Islam. No? Allah. No? Kita tak tahu apa nasib mereka. No? Dan itu kita kena fikir lah. Kan? Allah boleh tukar kita. Kan? Allah boleh tukar. Kita dilahirkan oleh apa seorang ibu yang bukan Islam. Kan? Itu kehendak Allah SWT. Tapi dengan kita kena sangat-sangat bertuah. Allah lahirkan kita daripada perut ibu kita yang dah ada kalimah yang ni. Jadi kita kena banyak bersyukur, tapi bila yang tu kita kena jaga, kena maintain. Jangan kita ni ikut orang tak betul, kita terkeluar Allah rugi yang amat-amat sangat besar. Dah elok dah. Dah elok dah, dan tergelincang Allah. Kalau orang yang lahir pada orang bukan Islam, okeylah kan. Kalau ni taklah ralat orang kata. Dalam bahasa utara taklah ralat sangat kan, sebab kan, cuma kalau bila dia dapat apa diberi hidayat daripada Allah SWT, masuk Islam, itu sangatlah satu apa kata, satu anugerah yang sangat besar, sangat besar. Kan? Daripada bukan Islam, tengok tak Allah bagi hidayat kan, petunjuk untuk dapat iman. Oh, itu memang ni lah kan. Allah a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala redha dan meredhakan mereka semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut kepada petunjuk mereka. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dan ilmunya lebih sempurna. Amin. Semoga kita dapat tak banyak sikit pun jadilah. Tak, yang ni secara ringkas ya. Kalau nak tahu kita kena terus belajarlah, terus baca kan. Perlu kita tahu, perlu kita tahu. Tambah sekarang dah jadi viral. Jadi viral tentang cucik Rasulullah SAW. Jadi kita ni lah, sekarang kita tahu. Ni kan, kalau macam seorang tu declare kata ni, kita tengok dia baca dia punya sanad sampai ke Rasulullah, kita tahu kan. Jadi kita boleh dapat bayangkan lah. Jurus mana penting. Kita pun sesekali kita tengok lah, tanya-tanya lah kot, kita ada keturunan Nabi kan, wallahualam. Kalau ada keturunan Nabi, bagi tahu pakcik pakcik nak berkawan. Nak dapat berkat daripada keturunan Nabi. Allahualam. Bagi tahu pakcik pakcik. Tapi tu kita macam apa ustaz kata, walaupun kita jangan kita taksub lah, taksub lebih-lebih lah. Taksub lebih. Dan kalau seseorang declare dia punya sanak, dia punya keturunan, kita jangan ni lah. Kita membenarkan. Itu terpulang sama ada dia niat untuk tipu tak, itu kita serah pada Allah SWT. Ada banyak ustaz kata kan, kalau betul alhamdulillah Allah kita kena bersyukur sebab kita dapat tengok wajah at least kita tak pernah mimpi pun, at least datang macam ni handsome tu kalau tengok handsome tu sah lah. Sah apa tak mustahil kan, sah tak mustahil beliau ni lah. Jangan kita
terus kita ni, kita kata bukanlah pemohon lah apa, mai pada negara yang bukan negara Arab mana boleh, tengok mai daripada negeri apa orang putih. Allah, tak ni. Jadi kita jangan sangka macam tu lah kan. Sebab pada zaman apa kan ada peristiwa banyak apa keturunan Nabi dibunuh kan. Dibunuh. Allah alam ni, jadi bertebaran di seluruh dunia nak melarikan diri. Hatta pakcik ada seorang yang pakcik kena keturunan Nabi juga, tapi tak payah bising lah kan. Bising. Apa diberitakan apa dia buang kadang-kadang apa keturunan Nabi ni dia ada title kan, title. Said Sharifah tu pun keturunan Nabi kan. Keturunan Nabi. Tapi kita tak tahu juga mana keturunan Nabi. Tu ada yang pakcik kenal ni diceritakan di tempat ni, tempat bukan Islam negara yang bukan Islam, dibuang Said tu. Sebab apa? Sebab takut dibunuh. Jadi apa cucu-cucu pun tak tahu kata dia keturunan Nabi. Tu kalau betul lah kan, kalau betul macam apa seseorang tu keturunan Nabi, dia tak boleh makan apa hasil sedekah. Keturunan Nabi tak boleh. Nabi SAW pun Sayyidina Hasan ke Husain bila makan buah kurma daripada apa orang hantar sedekah, terus Nabi SAW korek keluarkan. Tak boleh makan sedekah. Hadiah boleh, hadiah. Jadi kena tahu juga keturunan. Dibuangkan Said. Jadi lalah tak tahu. Allahu a'lam bissawab.